Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Harap semuanya dalam keadaan sihat sahaja. Dah makan tengah hari dah? Alhamdulillah kalau dah makan. Alhamdulillah. Jangan lupa baca doa makan ya. Doa makan, doa sebelum makan dan juga doa selepas makan. Itu jangan lupa. Baiklah. Kita hari ini akan belajar mengenai istinja. Okey, sebelum ni kita dah belajar pasal hadas. Kita tahu ada hadas kecil, ada hadas besar. Tapi bila kita berhadas kecil, ada satu perbuatan namanya istinja yang kita akan buat untuk nak membersihkan diri kita daripada najis yang kita keluarkan tu. Contoh kalau kita buang air kecil, macam mana kita nak bersihkan. Kita buang air besar, macam mana kita nak bersihkan. Cara kita nak bersihkan tu, itulah dia yang kita namakan sebagai istinja. Istinja ni kita nak bersihkan kubul dan dubur. Kubul dan dubur, itu apa dia? Kalau kubul ni kemaluan yang tempat kita keluar air kencing kita tu, ataupun air kecil lah, buang air kecil tu kan, kat mana keluar, itulah namanya kubul. Kalau dubur adalah tempat kita buang air besar, tempat kamu keluar tahi itulah, itulah dia, itu dubur. Okey, jadi cara nak membersihkannya ada diajarkan dalam Islam. Okey, pertama sekali, kalau kita istinja, yang seeloknya kita nak bersihkan tu, ataupun istinja ni maksudnya membersihkan lah ya. Okay, kita nak istinja di kita daripada najis yang kita keluarkan tu, adalah paling utama kita gunakan air mutlak. Kamu dulu dah pernah belajar pasal air kan? Jadi kita kena gunakan air mutlak. Maksudnya macam air paip ke, air hujan ke, air laut ke, air sungai ke, air mata air ke, air perigi ke. Maksudnya kita boleh gunakan air-air tersebut, iaitu air mutlak, untuk kita nak membersihkan diri kita daripada najis yang ada melekat pada badan kita. Contoh kita kencing tadi, contoh saya kata kita buang air besar, jadi nak bersihkannya kita gunakan air mutlak. Ataupun andai kata tak ada air mutlak, kita boleh gunakan benda yang kesat. Okey. Jadi semua orang wajib istinja. Kena tahu hukum istinja wajib. Apa dia hukum istinja wajib? Maksudnya kalau kita dah buang air, kita tak boleh nak biarkan benda tu melekat lama-lama kat kita. Contoh kita buang air besar kan, biar je melekat benda tu pada punggung kita contoh kan. Tak bersihkan, tak boleh. Kita kena bersihkan terus. Sebab tu istinja ni hukum dia wajib. Okey, kepentingan istinja kita, bila kita beristinja, kita yang paling utamanya adalah ibadah kita akan menjadi sah. Maksudnya kalau orang tu, dia andai kata, Ustaz bagi situasi ya, dia buang air kecil. Dia buang air kecil tapi dia tak cuci. Dia punya kemaluan dia tadi tu kan, dia kencing contoh kan, lepas tu dia tak cuci betul-betul. Dia ambil wuduk, dia semayang dia boleh jadi tak sah kalau andai kata yang dia tak cuci tu masih ada sisa-sisa air kencing dia tadi tu. Itu sama jugalah kalau buang air besar lagi lah kan. Kalau ada terselit-selit tu kan kat tepi-tepi, kamu kadang-kadang tak cuci sangat kan, dah buang air besar, sekadar buang je, kamu tak cuci sangat kamu punya punggung, kamu just basuh tangan, ambil wuduk, semayang, tak sah. Jadi kena kita cuci betul-betul. Sebab tu kata istinja ni penting. Lepas tu kita sihat rohani dan jasmani. Membezakan manusia dengan haiwan, ni lah paling betul. Sebab kalau kita tengok kucing, contoh kita tengok kucing buang air berak kan, kamu sudah tengok kucing berak kan, kalau dia dah keluarkan tahi dia tu, dia just timbuskan tahi dia guna pasir. Tapi kita nampak dia pergi ke air ke, dia cuci dia punya punggung ke, tak ada kan. Tu beza kita manusia dengan haiwan. Dan itulah kemuliaan akhlak orang Islam. Maksudnya kepentingan istinja ada 4. Yang pertama, sah ibadah. Kedua, sihat rohani dan jasmani. Ketiga, membezakan manusia dengan haiwan. Yang keempat, kemuliaan akhlak orang Islam. Maksudnya nak tunjukkan orang Islam ni sangat menjaga kebersihan. Okey, baik, itulah dia
sedikit sebanyak mengenai istinja. Jadi Ustaz nak masukkan sikit syarat sah istinja. Tadi kita dah belajar apa itu istinja, kita dah tahu apa hukum istinja, kita dah tahu apakah kepentingan istinja. Jadi kita nak tahu pula apa syarat sah istinja. Okey, kita tengok Okey, kalau macam kat buku ni yang Ustaz tunjukkan ni, okey, dia ada dialog antara Farah dan juga Fatin. Farah Fatin ni dua orang kawan lah. Ustaz baca sikit Farah, tahukah kamu apakah syarat-syarat sah istinja? Farah tanya pada Fatin. Fatin pun menjawab, tahu, saya sudah membaca dalam buku. Farah berkata semula, tolong beritahu saya. Fatin menjawab, antaranya ialah yang pertama, menggunakan air mutlak. Maksudnya syarat sah istinja dia kena guna air mutlak. Nombor 1, bolehkah kita gunakan air kopi Ustaz ataupun air teh tarik? Tak boleh. Sebab dia syarat dia kena guna air mutlak. Okey. Betul. Yang kedua, menggunakan benda-benda kesat yang suci. Contohnya apa? Contohnya seperti daun ataupun batu. Itu yang kita boleh gunakan untuk nak membersihkan najis kita, untuk nak beristinja lah. Okey, lepas tu Farah pun berkata semula, terima kasih Fatin. Jadi itu dia syarat sah istinja. Ada dua, apa dia? Gunakan air mutlak dan juga gunakan benda-benda kasat. Okey, kita tengok alat-alat untuk istinja. Tadi kita dah ceritakan air mutlak. Air mutlak ni ni ada dalam gambar ni ada 8 jenis yang ada dalam gambar ni. Antaranya air paip, air telaga, air embun, air hujan, air saji. Ni siapa yang duduk luar negara boleh lah air laut, air sungai, air mata air. Itu yang kita boleh gunakan. Air daripada situ kita boleh gunakan untuk nak beristinja, bersihkan diri kita daripada najis. Lepas tu alat yang kita boleh gunakan yang selain daripada air tadi, Ustaz katalah ada batu kita boleh guna, daun kita boleh guna. Tu ada apa tu? Kertas, kulit kayu, tisu, kain. Maksud contoh tuala kan, kita air tiba-tiba tak ada kan. Contoh kita buang air besar, air tiba-tiba tak ada. Tak apa, kita boleh gunakan towel kita tu kan, tuala kita tu. Tapi lepas tu kena cuci lah, basuh balik towel tu. Jangan kamu pakai balik pula. Kamu dah lahit yang kat situ, lepas tu kamu pakai balik. Tak bersih. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Hari ini kita hanya belajar syarat sah istinja, alat-alat istinja dan juga hukum istinja dan apa itu istinja. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian murid-murid semua. Nanti kejap lagi Ustaz akan bagi tugasan dalam grup WhatsApp. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.